Assalamualaikum and very good day. Hari ini kita akan masuk chapter 2, risk management process. Kita dah belajar apa itu risk, apa definition of risk, type of risk classification. Now kita dah tahu dah pasal risiko, kita kena tahulah macam mana nak menguruskannya. Okay. So dalam chapter ni kita nak tengok risk management process. What is the processes to manage risk? Jadi kita dah tahu risk, kita kena tahulah proses untuk menguruskannya. Okay, what is the definition of risk management? Sini ada one of the definition, ada banyak definition dalam internet, you boleh google sendiri, tak ada masalah. Identification, analysis and economic control, not necessarily economic, control cukup pun, of those risks which can threaten the asset of earning capacity of enterprise, or not necessarily enterprise, corporation ke apa semua pun boleh juga. So cari definition sendiri. So objektif dia adalah nak tengok pengurusan dari segi dua perspektif, iaitu sebelum berlaku kerugian atau kehilangan dan selepas berlakunya kerugian atau kehilangan, before loss and after loss. So kalau before loss, kita ada tiga sebab kenapa kita nak uruskan risk ataupun risk management ni, kenapa kita kena buat. Number one, to reduce impact of loss, nak mengurangkan impaknya supaya tidak jatuh di tipe tangga kan. Yang kedua, reduce fear and worry. Jadi kita dah ada precaution steps, so kita tak takut sangat, tak risau sangat dah. Dan yang ketiga, compulsory, wajib dari segi undang-undang. Dan after loss, jika berlaku juga selepas kerugian atau kehilangan, jadi kita nak ensure the survival organisation ataupun apa-apalah, survival of the people pun ataupun survival of ourselves pun penting jugalah. Okay, untuk memastikan survival. Yang kedua, kita nak memastikan stability of earning. Kalau macam contohnya, kalau kita sakit, kita tak boleh bekerja, kita masih lagi ada pendapatan kan, contohnya dengan ada insurans kan. Dan yang ketiga, we reduce the overall impact of losses. Ini mengurangkan impak secara keseluruhan. Jadi ada dua perspektif objektif kenapa kita kena uruskan risiko ataupun risk management. Okay, so risk management process ni ada 5 steps, which is very critical dalam final exam biasanya. Dia ada 5 steps, so you 10 marks lah biasanya. So this is the points. Then you need to give elaboration and example. So number one, risk identification, nak mengenal pasti apa itu risiko yang berkaitan, apa yang boleh dikawalkan. Lepas tu tool dia, apa kita akan tengok kemudian lah, apakah dia punya kaedah atau alat untuk mengenal pasti risiko. Ada alat dia, kita akan belajar 5 sekurang-kurangnya. Dan masuk pada step kedua, kita nak tengok the likelihood, kebarangkalian ataupun kecenderungan of loss, kehilangan, severity and frequency yang macam kita tengok dalam graf robbery and tsunami kan. Kalau robbery tu frekuensinya kerap, severity tu tak ada apa sangat lah, barang dia hilang. Tsunami sebaliknya, iaitu frekuensi dia sekali je tapi severity-nya sangat parah. Okay, measurement boleh ambil dari kaedah ataupun perspektif kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, apabila kita dah kenal pasti risiko tadi, kita nak mencari kaedah-kaedah penyelesaian. Jadi kita nak senaraikan. Contohnya, kita nak mengelakkan rumah kita dirompak kan, ataupun nak mengelakkan orang pecah rumah. Jadi apa yang kita perlu buat? So ada dua kaedah, risk control. Macam contohnya risk control ni, kita boleh pasang grill, pasang alarm CCTV lah. Dan risk financing, kita boleh finance dengan insurance ataupun buat simpanan kecemasan. Nampak ni yang disebut tadi level of risk dalam kita punya second steps. Dan akhir sekali risk control, kita nak kawal, kita nak persevere ataupun kita nak istiqomah lah menggunakan dalam teknik tools, strategi yang kita dah rancang daripada step 3 dan step 4 tadi. Jadi kaedahnya kita boleh kontrol melalui avoidance, prevention and reduction. So avoid ni dalam bahasa Melayunya saya tak pasti. Avoid. Prevent, menghalang. Reduce, mengurangkan. Elak, halang dan kurangkan. Itu 3 kaedah yang kita akan discuss lebih dalam di dalam kita punya grup WhatsApp. Contohnya, yang inilah ada contoh lah. Avoid ni terus tak buat. Contohnya, tak payah bawa kereta sebab apa? Tak ada lesen. Kalau takut barang kemas dirompak, jangan pakai barang kemas. Terus tak buat. Yang kedua, risk prevention. Yang itu kita boleh cerita macam kalau kereta kita takut kena curi, kita boleh kunci lah kereta tu.
Dan ketiga, risk reduction, nak mengurangkan risiko kena curi tadi tu. Kita mungkin boleh parking di tempat yang cerah dan sebagainya lah, di tempat ramai orang dan sebagainya. Okay, this one is contractual transfer. Contractual transfer is the risk management process without using insurance. Tanpa menggunakan insurans, menggunakan kontrak untuk transfer risiko. Okay, ada 4 kaedah. Pertama, incorporation, where owner transfer the risk to corporation. Jadi tuan punya aset transfer risiko kepada syarikat dengan membuat satu syarikat dan mendaftarkan aset mereka di bawah nama syarikat. Contohnya membeli kereta, tak ambil insurans personal, ambil insurans syarikat, apa-apa syarikat yang tanggung. Yang kedua, leasing contract. Kontrak sewaan. Kalau ada rumah sewa, beli sewa murah-murah rumah tu, tuan rumah tak nak ada risiko, dia buatlah kontrak mengatakan jika apa rosak, penyewa lah kena bertanggungjawab. Dia buat leasing kontrak dan kontrak, jadi dia tak perlu risau lah pasal rumah dia ada orang baiki, tapi dia buat sewa yang murah-murah lah kan. Yang ketiga, hedging. Hedging ni adalah perkataan membuat dua sesuatu perkara yang bertentangan serentak, simultaneously engage in two opposite position to avoid losses due to price increase or decrease. So maksudnya kalau you membeli ringgit Malaysia dengan menjual UK satu position, dan sebaliknya juga you membeli UK pound sterling dan menjual ringgit pada masa serentak, makanya takkan apa berlaku walaupun kedua-duanya naik dan turun poket you sudah di hedging. Dan yang keempat, hold harmless agreement. Ni macam perjanjian ataupun warranty, tetapi hanyalah dilibatkan di antara penjual, runcit dan manufacturer, pengilang. Contohnya, you adalah penjual telefon Oppo. Di Oppo dengan penjual telefon, you ada hold harmless agreement, ada perjanjian. Selagi you tak jual telefon tu, selagi itulah telefon tu tak patut rosak. Kalau rosak, you hanya pulangkan dan dapat telefon baru lah. Sebab you nak jual, tak kira lah warranty dia berapa lama pun, selagi you tak jual, selagi tu you tak perlu tanggung apa-apa berlaku kerosakan pada telefon tersebut. Sebabnya ada agreement hold harmless, selagi dipegang harmless, selagi itu tak patut rosak, selagi you tak jual lah. Okay, kita masuk sedikit risk financing. Risk financing tadi kita risk control lah, macam mana nak kawal lah kereta kunci, pasang alarm, pasang CCTV. Risk financing dia berkaitan dengan duit lah, pembiayaan risiko. Okay, yang biasa kita dengar adalah insurans. So kita tengok dulu apa yang ada. Di sini ada 4. Retention. Okay, kalau company dia ada bayar dividen pada hujung tahun, dia ada simpan juga retention earning ataupun duit yang tidak diagihkan untuk pusingan tahun hadapan nak beli apa-apa modal ke apa. So retention money tu digunakan untuk membiayai risiko. Jika apa-apa berlaku, barang-barang tersebut, duit-duit tersebut boleh digunakan untuk membiayai risiko. Yang kedua, self insurance. Self insurance ni boleh syarikat insurans lah biasanya. Dia terlalu besar hingga bank pun tak boleh mampu nak membantu dia jika ada apa berlaku. Mereka insurankan diri sendiri. Contohnya AIA ataupun Prudential. Satu dunia ni dia orang besar sangat sampai bank pun kalah. Jadi mereka menginsurankan diri sendiri jika apa-apa berlaku. Captive insurance. This one ini adalah anak syarikat yang menginsurankan bapa syarikat. Contohnya Maybank, ada Etiqa dan Maybank Insurance. Etiqa dan Maybank Insurance adalah syarikat insurans di bawah Maybank. Jadi anak syarikat tersebut menginsurankan bank tersebut, menginsurankan bapa syarikat, itulah namanya captive insurance. Dan akhir sekali, insurans secara general, transfer the risk of financial consequences to potential losses from insured firm to insurer, syarikat insurans lah. Jadi you bayar duit tiap-tiap bulan atau tiap-tiap tahun kepada syarikat insurans. Dan jika risiko tersebut berlaku, syarikat insurans yang tanggung secara kewangan. Contohnya kereta you takut kena curi. Jadi ada insurans kenderaan. Kemudian jika berlaku kecurian pada bila-bila masa you tak tahu tu, tapi you dah bayar premium, syarikat insurans lah kena tanggung sepenuhnya. Okay, this one chapter ni slide number 4 tadi tu. Itu ada financial dan non-financial lah. Macam mana nak memilih kaedah yang terbaik untuk risk management program ataupun tadi risk management process. So ada dua. So financial gunakan insurans lah.
Dan financial ni mungkin gunakan kaedah-kaedah yang kita cakap tadi itulah. So this risk metric ni dia tengok frekuensi, dia ada low and high dan severity low and high. Boleh menggunakan kaedah ni lah, tapi dia semua jarang keluar final exam, but you need to read it as well. Ni risk retention, risk loss prevention, insurance and risk avoidance. Dan akhir sekali risk control untuk kawal risiko, you kena istiqamah lah menggunakan kaedah-kaedah masing-masing, sentiasa membayar premium insurans, sentiasa kunci kereta, sentiasa memastikan you adalah diinsurankan dengan syarikat insurans, updatekan maklumat-maklumat yang sepatutnya. Okey, ni tutorial you boleh tengok sendiri mana yang patut dibuat. Tapi ini soalan lama, jadi markah sebenarnya maksimum hanyalah 10 marks. 5 dan 10 markah saja. Kalau soalan panjang tu 10 markah, soalan pendek 5 markah. Dia ada kaitan dengan sedikit dengan chapter yang sebelum ini. Okey, sekian. Assalamualaikum.